Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semula murid-murid. Hari ini Ketani akan menambah lagi tajuk pelajaran Ketani iaitu tentang batas pergaulan lelaki dan perempuan. Sebelum ini, murid-murid masih ingat ke tidak tajuk-tajuk yang sudah Tani pelajari? Mudah-mudahan murid-murid masih ingat. Okey, yang sudah kita pelajari ialah awal-awal sekali ialah berhubung dengan batas pergaulan lelaki dan perempuan. Pengenalannya, pergaulan yang dibolehkan, seterusnya adab pergaulan, dan untuk hari ini kita akan belajar tajuk seterusnya iaitu hikmat pergaulan dalam Islam dan juga akibat daripada pergaulan bebas. Okey, seperti biasa sebelum Ketani memulakan sesi pembelajaran, Ketani baca doa dulu sebelum belajar. Baca sama-sama. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terus saja tajuk hikmat pergaulan dalam Islam. Cikgu harap semua murid-murid ikut. Okey, hikmat pergaulan dalam Islam. Siapa tahu apa maksud hikmat? Hikmat itu bolehlah juga dikatakan kebaikan. Apa kebaikan dalam pergaulan kalau Ketani mengikut lunas-lunas Islam? Okey. Pergaulan yang mengikut batas-batas yang dibolehkan dalam Islam mempunyai banyak hikmat. Antaranya, di antara kelebihan atau hikmatnya ialah membawa kepada kebaikan, keharmonian dan ketenteraman. Jadi itu hikmat yang Ketani perolehi. Dengan adanya pergaulan kalau mengikut lunas Islam boleh membawa kepada kebaikan, keharmonian, harmoni jadinya, dan ketenteraman. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, hikmat pergaulan itu ialah menanamkan sikap tolong-menolong, hormat menghormati dan rasa kasih sayang. Menanamkan sikap tolong-menolong, hormat menghormati dan rasa kasih sayang. Seterusnya ialah mengeratkan hubungan silaturahim. Mengeratkan, tahu apa maksud mengeratkan? Mengeratkan artinya merapatkan lagi hubungan silaturahim, persaudaraan Ketani sesama Islam. Cuba Ketani perhatikan gambar sana. Kalau misalnya Ketani bergaul dengan secara Islam, ia boleh mengeratkan, merapatkan lagi hubungan Ketani sesama Islam. Kalau misalnya Ketani sama saudara-saudara Ketani, sepupu Ketani kah, kan kalau Ketani bergaul mengikut lunas Islam, insya-Allah ia boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya ialah memupuk semangat perpaduan dalam hidup bermasyarakat. Memupuk semangat perpaduan dalam hidup bermasyarakat. Dan seterusnya ialah
menyebarkan ilmu dan berkongsi maklumat yang berfaedah. Jadinya dengan adanya pergaulan, pertemuan, perjumpaan ketania tu boleh menyebarkan ilmu. Kan misalnya kawan sama kawan. Kalau misalnya seorang itu dah pandai, orang seorang ini boleh mengajar. Jangan kedekut, jangan karit berkongsi maklumat. Contohnya kadang-kadang kan seorang ini pandai ni. Jadi orang yang pandai ni mengajar yang indah pandai tu. Jangan kadang orang indah pandai tu minta ajar arah kamu indah mau. Jadi pastikan kita ni menyebarkan ilmu dan berkongsi maklumat yang berfaedah. Okey, itu adalah di antara hikmat pergaulan dalam Islam. Dan seterusnya, tajuk seterusnya iaitu pergaulan bebas dan akibatnya. Kan kata ni sebelum ni sudah diajarkan maksud pergaulan itu apa. Boleh bergaul, indah dilarang bergaul, berkawan, tetapi ada batas-batasnya. Jadi siapa yang indahnya kata indah merati, dilarang sudah macam mana, anda jual peduli. Cuba kata ni perhatikan apa akibatnya, ataupun yang kata ni apa keburukannya kalau kata ni indah menjaga pergaulan itu. Okey. Kita ni baca sama-sama. Pergaulan bebas adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ingat bukan mahram. Maksudnya kata ni pendek kata yang batal air sembahyang itu bukan mahram. Yang batal artinya kalau secara Islamnya kalau sudah membatalkan itu orang itu boleh kahwin sama orang itu. Okey. Kemudiannya mengikut batas-batas yang diharuskan oleh syarak. Antara akibat pergaulan bebas adalah ingat kalau bini-bini laki-laki kalau bukan mahram mesti ikut batas-batasnya. Kan sudah kamu sebelum ini sudah belajar kan yang mana dibolehkan dalam pergaulan itu. Di antaranya kalau kita ni menuntut ilmu itu diharuskan, itu dibolehkan. Jadi siapa yang indah mengikut batas-batas yang dibolehkan oleh syarak, apa akibat ataupun apa keburukan yang kita ni dapat. Jadi yang pertama sebelum itu cuba lihat gambar itu. Mengapa tu? Ada yang baik tu. Kebanyakan gambar-gambaran ni menunjukkan pergaulan bebas dan apa keburukannya. Okey ya. Yang pertama ialah membawa kepada berlakunya dosa besar seperti zina. Okey, itu yang pertama keburukannya. Itu yang bahayanya tu kalau indah kata ni menjaga batas pergaulan. Membawa kepada berlakunya dosa besar seperti zina. Sepatutnya kalau laki-laki bini-bini yang bukan mahram, bukan kata ni kan ingat masih dulu kan yang kata ni belajar yang dilarang. Jangan berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan. Sudah itu terang-terang. Islam sudah melarang. Kalau orang yang merati berdua-duaan jua, tahu siapa orang ketiga tu? Yang ketiga tu adalah syaitan. Syaitan memang suka tu. Mana yang agama Islam melarang, ia kalau boleh sedaya upaya ia menyuruh. Jadi kalau anda tetap iman, anda kuat iman, kalau sudah berdua-duaan boleh mendatangkan zina. Zina ini maksudnya hubungan laki-laki dan perempuan yang sepatutnya indah boleh dilakukan bagi orang yang belum semestinya berkahwin. Okey. Sebenarnya kalau
laki-laki dan perempuan yang sudah berkahwin, itu tidak ada masalah. Okey, ini masalahnya berdua-duaan terlalu bebas. Jangan ketanikan mengikut macam orang yang bukan Islam. Okey, berdua-duaan di mana-mana berpeluk bercium dah dan akhirnya melakukan zina. Jangan buat macam itu. Okey. Yang kedua ialah menyebabkan keruntuhan dan kerosakan akhlak. Kamu lihat tu gambarnya tu. Membuli. Sepatutnya kita ni sebagai pelajar, sama apa tujuan kita ni? Tujuan kita ni pelajar kan? Nuntut ilmu yang baik. Bukan berperangai membuli orang, mengata-ngata orang. Jadi macam mana akhlak kita ni sebagai orang Islam? Jadinya kalau sudah bergaul bebas, ia boleh meruntuhkan akhlak. Jadi perangai yang baik. Okey. Yang ketiga ialah terjebak dengan gejala sosial yang lebih buruk. Kalau sudah berkawan dengan orang yang indah baik perangainya, akhirnya ia pun mengikut macam itu. Lihat arah macam apa kan sekarang ni macam-macam YouTube dia, apalagi lah macam-macam lagi. Kalau kita ni bergaul tu tanpa kita ni batasi, timbullah, terjebaklah dengan gejala sosial. Okey, itu yang ketiga. Dan seterusnya lagi yang keempat ialah terdedah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Terdedah artinya terdedah maksudnya mudah mengundang penyakit. Okey, yang bahayanya lagi penyakit AIDS. Kan selalu kita ni dengar macam-macam jenis penyakit ni. Jadi kalau sudah orang ni ia terlalu bebas kan bergaul siapa saja, ndak kira sama dua orang itu, sama laki-laki kaya, sama bini-bini kaya, sama bini orang dia, sama laki orang. Jadi dengan sendirinya mudah terkena penyakit itu. Lebih-lebih lagi kalau contohnya ialah penyakit AIDS. Kalau penyakit AIDS ni yang bahayanya, kita ni punya kekabalan kita ni punya badan itu mudah dijangkiti penyakit. Okey. Jadi ingat tu, kalau misalnya ibu bapa kita ni melarang jangan terlalu bebas, itulah yang ditakuti tu. Okey. Dan seterusnya ialah yang kelima, hidup menjadi tidak tenang. Hidup menjadi tidak tenang sebab kita ni terdedah dengan dosa-dosa. Mana akan tenang? Sebab misalnya kalau kamu sudah melakukan perkara yang tidak baik arah anak orang, jadi tentulah parentsnya apa marah. Jadi kalau kamu kena maki, kena sumpah. Jadi tentulah kalau kita ni mendengar memang kita ni tidak tenang kan tu. Seterusnya ialah menjatuhkan maruah diri, artinya menjatuhkan maruah kamu apabila sudah kalau kamu berperangai tidak baik itu. Karena orang melihatnya, anak si anu tu hari tu aku melihatnya ani di sini ni arak kelab malamnya ada minum arak ataupun berdua-duaan dengan bukan mahramnya lah tu. Jadi ia boleh menjatuhkan maruah dirinya tu, bukan saja dirinya, bahkan keluarganya, bangsa
dan negara. Kan banyak tu melibatkan keburukan-keburukan macam itu. Boleh menjatuhkan maruah kamu tu. Jadi ingat, pastikan jangan terlalu bebas. Okey, seterusnya ialah yang ketujuh. Yang ketujuh, cuba kamu lihat gambarnya ni. Apa tu sudah? Ia sudah bertengkar. Bertengkar kadang-kadang boleh adik-beradik pun, saudara pun. Jadi apa tunya? Memutuskan hubungan silaturahim. Kan tadi kalau kita ni bergaul secara mengikut secara Islam, tentu kita ni boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Ini keburukannya bukan yang mengeratkan, bahkan memutuskan. Memutuskan itu artinya sudah jadi pertengkaran. Jadi putuslah, dah bertagur. Padahal saudara, jadi oleh sebab macam perangai bergaul bebas itu boleh putus hubungan itu. Dan seterusnya yang akhir sekali untuk pelajaran kamu ni ialah apa lagi akibatnya bergaul bebas ini? Ialah melahirkan generasi yang tidak bermoral. Cuba lihat tu, bahapa ya tu. Macam-macam tu lahnya bersigup dia bahapa. Sepatutnya sekolah pakaian macam mana. Ini macam-macam ulahnya. Jadi melahirkan generasi yang tidak bermoral. Mau kamu kan tak macam mana tu? Diantar ke sekolah untuk belajar. Ini mun sudah bergaul bebas. Dah kena lagi nya sama juga bapa mamaku mana melihat ni. Okey. Jadi jangan berperangai macam itu. Kita ni pastikan namanya bergaul bebas itu sudah dilarang. Dilarang ni apa artinya kan? Indah disuruhkan. Kalau sudah indah disuruh dalam Islam, menempah dosa. Jadi itulah di antara akibat daripada pergaulan bebas. Cikgu rasa sampai itu saja dulu. Okey, kita ni tutup pelajaran untuk hari ini. Kita ni baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.